Okay. Datuk eh? Sekejap lagi. Ya. Hi. Hai. How is it? Ya. Can I advise you? Can I advise you something? Ya, hang on. Okay, anything? No. You please don't listen to me. You know why? They tell you to slow down on Abu Qasim. And Abu Qasim is making statement. Oh, I'm based in Vienna Convention. Ambil gambar dengan pala. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini memutuskan bahawa Datin Seri Rosmah Mansor telah menguasai suaminya, Datuk Seri Najib Tun Razak, dan mempunyai kawalan ke atas bekas Perdana Menteri itu. Dalam penghakiman setebal 116 halaman, Hakim Muhammad Zaini Mazlan berkata adalah jelas daripada rakaman audio itu bahawa tertuduh memberi arahan kepada Najib berhubung urusan kerajaan. Beliau merujuk kepada klip audio, "Can I advise you something?" antara Najib dan Rosmah yang tular sebelum ini. Dalam pernyataan saksinya, tertuduh tidak menafikan bahawa suara dalam rakaman audio itu adalah milik beliau dan Najib. Tidak kurang daripada 3 saksi iaitu Datuk Rizal Mansor, bekas pembantu Rosmah, bekas Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazhir Khalid dan Ketua Setiausaha Kementerian itu Tan Sri Madinah Mohamad, secara positif telah mengenal pasti suara dalam rakaman itu adalah milik Najib serta tertuduh. Mereka sudah biasa mendengar suara Najib dan tertuduh. Saya tidak meragui bahawa mereka adalah betul. Tertuduh telah cuba untuk meremehkan perbualan itu dengan mengaitkannya kepada perbincangan biasa di antara suami dan isteri. Bagaimanapun, ia bukanlah perbualan biasa antara pasangan suami isteri kerana ia membabitkan urusan kerajaan, katanya. Muhammad Zaini berkata nada suara tertuduh juga bersifat memerintah dan bercanggah dengan dakwaannya bahawa beliau mematuhi larangan Najib untuk tidak mencampuri urusan kerajaan. Saya menyatakan perkara ini dengan penuh rasa hormat namun adalah jelas bahawa tertuduh menguasai Najib. Beliau mempunyai kawalan ke atasnya. Beliau tidak berhak untuk campur tangan dalam tugas Najib atau urusan kerajaan, tetapi beliau telah melakukannya, kata hakim itu. Beliau juga berkata Rizal bercakap benar apabila menyatakan bahawa tertuduh mempunyai sikap suka menguasai orang lain dan berupaya mempengaruhi keputusan dalam perkhidmatan awam kerana sudah lama bekerja dengannya serta mungkin telah menyaksikan sendiri perkara ini. Hakikat bahawa individu seperti Mazhir, Madinah dan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Seri alias Ahmad tidak pernah mempersoal sebarang pertanyaan atau arahan daripada tertuduh atau Rizal menambahkan keyakinan terhadap faktor ini. Tertuduh bukanlah orang yang boleh diambil kesempatan oleh Rizal. Beliau memiliki perwatakan yang keras dan tidak akan teragak-agak untuk menegur sesiapa sahaja. Ia juga terbukti semasa perbicaraan apabila beliau tidak gentar ketika disoal balas oleh timbalan pendakwa raya yang bijaksana, yang saya rasakan bukan suatu perkara yang boleh dipandang enteng berdasarkan kewibawaannya. Muhammad Zaini juga berkata pembelaan Rosmah bahawa beliau tidak pernah campur tangan dalam mana-mana projek kerajaan hanyalah dengan cakap kerana Najib tidak memberi keterangan di mahkamah. Beliau berkata tertuduh dengan tegas menafikan telah campur tangan dalam mana-mana projek kerajaan terutama projek solar hibrid bernilai 1.25 bilion ringgit untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Beliau berkata Najib telah mengingatkannya agar tidak terlibat dengan mana-mana kontraktor dan beliau harus taat sebagai isterinya. Tertuduh berkata beliau takut Najib marah dan tidak akan sesekali cuba mempengaruhinya apatah lagi memaksa atau menasihati beliau berhubung urusan kerajaan, katanya. Hakim itu berkata semua kenyataan yang dikaitkan dengan Najib adalah bersifat dengan cakap dan tidak boleh diterima sebagai bukti kerana Najib tidak memberi keterangan dan hanya beliau sahaja yang boleh mengesahkan apa yang didakwa oleh tertuduh. Muhammad Zaini juga berkata beliau mengakui bahawa Datuk Azmi, Setiausaha UMNO Pekan Datuk Ahmad Azmi Abu Talib, telah memainkan peranan penting dalam mendapatkan minit mesyuarat daripada Najib untuk kepentingan Jepak Holding sendirian berhad namun fakta itu turut membuktikan bahawa tertuduh turut memainkan peranan yang penting. Sebagai contoh, tertuduh telah memberitahu Madinah, "You tengok sikit projek solar Jepak. Cepatkan sikit pada satu majlis permata." Tiada sebab untuk Madinah mengada-adakan cerita untuk mengaitkan tertuduh. Apa motif beliau? Jika ada, perkara ini tidak pernah dikemukakan kepada beliau, katanya. Hakim itu juga berkata Rosmah mendakwa Mazhir dan bekas Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Seri alias Ahmad mempunyai kepentingan dalam projek itu dan mereka telah melemparkan fitnah terhadapnya untuk melindungi salah laku mereka. Katanya beliau tidak menemui bukti yang boleh dipercayai bagi membuktikan Mazhir atau alias telah cuba mengaut keuntungan daripada projek itu dan terdapat juga banyak tuduhan yang dilemparkan terhadap mereka semasa soal balas, terutamanya Mazhir. Berdasarkan pemerhatian saya, Mazhir dengan tegas telah menafikan semua tuduhan itu. Beliau tidak pernah menunjukkan sebarang tanda gugup atau bimbang dalam menyangkal tuduhan negatif yang dilemparkan semasa sesi soal balas, katanya. Muhammad Zaini berkata pada pandangan beliau, Mazhir cuba melakukan perkara yang betul. Memandangkan Saidi Abang Samsudin, ketika itu pengarah urusan Jepak Holdings, adalah kawan rapat Mazhir, beliau boleh sahaja mendapatkan manfaat untuk Jepak dengan mudah. Keterangan menunjukkan bahawa Mazhir mahu Jepak melalui proses yang sepatutnya.
Beliau tidak mahu jalan pintas diambil berkaitan prosedur Kementerian Pendidikan. Malah beliau cuba memujuk Najib sebanyak 2 kali secara peribadi, katanya. Hakim itu berkata pada kali pertama, Mazir cuba meyakinkan Najib menggunakan tender terbuka bagi projek tersebut dan bukan melalui rundingan terus dengan Jepak. Najib bertegas dan menyuruh beliau melaksanakan arahannya. Pada kesempatan kedua, Mazir menasihati Najib untuk menangguhkan pengeluaran surat penganugerahan kontrak kepada Jepak kerana syarikat itu tidak memenuhi kebanyakan syarat kementerian itu, katanya. Beliau berkata Mazir juga mengadu kepada Najib berkaitan gangguan berterusan Saidi dan rakan niaganya Rayyan Razwil Abdullah serta sikap tidak hormat mereka kepadanya sebagai seorang menteri. Bagaimanapun, Najib sekali lagi tidak mengendahkan rayuannya dan mengarahkan beliau agar mengikut arahannya. Sungguh menakjubkan bahawa kontrak bernilai 1.25 bilion ringgit boleh diberikan hanya dengan mencatat minit tanpa melalui prosedur sewajarnya yang diharap dapat berfungsi sebagai semak dan imbang, katanya. Muhammad Zaini juga berkata terdapat 2 insiden yang begitu menonjol dan membuktikan terdapat campur tangan aktif daripada tertuduh dalam projek itu. Pertama, terdapat insiden yang menyaksikan Datuk Othman Semali daripada Kementerian Kewangan memarahi Datuk Rizal Mansor, pada masa itu adalah pegawai khas di Pejabat Perdana Menteri dan Saidi ketika mereka datang berjumpa beliau dengan membawa surat mengandungi minit yang menyatakan persetujuan Najib agar Kementerian Pendidikan berunding terus dengan Jepak. Ketika memarahi kedua-dua individu, Othman memberitahu mereka bahawa beliau berkhidmat untuk orang ramai dan bukannya ahli politik. Apabila mereka mengadu kepada Rizal, beliau memaklumkan perkara itu kepada tertuduh yang kemudiannya memberitahu Rizal, "Aku dah cakap dengan laki aku dah." Beberapa hari kemudian, kelulusan daripada Kementerian Kewangan dikeluarkan, katanya. Hakim itu berkata kali kedua adalah apabila Saidi dan Rayyan mempunyai masalah dengan klausul 11 dalam surat penganugerahan kontrak itu yang menyaksikan Mazir tidak melayan mereka ketika mereka datang berjumpa dengan beliau serta meminta agar klausul itu dikeluarkan. Perkara itu berubah apabila Saidi menghubungi Rizal dan menyerahkan telefon kepada Mazir. Rizal memberitahu Mazir untuk melakukannya dan mengingatkan beliau bahawa iaitu tertuduh prihatin dengan projek itu. Perkara itu sudah memadai untuk memaksa Mazir mengarahkan para pegawainya untuk mengeluarkan klausul 11. Insiden ini berlaku selepas Mazir berjumpa Najib sebanyak 2 kali. Adalah jelas kepada Mazir bahawa tertuduh berada dalam kumpulan Jepak. Beliau tidak silap, katanya. Making statement, based on Vienna Convention, ambil gambar dengan Pak Lah. We are making him looking like a hero, and you are the villain, see? And all these 5 people, they see that their first priority is you, not anybody else. Which 5 people? Dia lah office lah, Syahlan, dah convince Tengku, dah convince Amhari, dah convince, like kita ni semua villain, No. I allowed Azwan to make the statement. Dah impact dah bagus, dah. Tak, Azwan, okay, fine. Now, today Abu Kasim berkata, why is it that they allow Abu Kasim ambil gambar dengan Pak Lah lagi? And he got the cheek to say, Pak Lah and everybody else except you, okay? That's not fair. So please, darling, just... Okay, understand. Go by you. No, I've already signed a letter for Zul's appointment. Yes, and Abu Zahar can make like statement, must be for... Because they have lobbied, see? We know they have lobbied. Abu Zahar jangan buatlah statement, biarlah. Ya, Pak Abu Zahar dalam pencarian. Does he know what he's talking about or not? Itulah dia. Okay lah, okay. No, I don't like this. Darling, you are the Prime Minister. You should take your chance, not anybody else, okay? Yep, I understand. You've got goons around you to advise you. Because I told Shalan, kalau you nak tolong, kenapa you tak tolong last week? When the moment the thing happens, you should have come and push me. I said, how can I help? I went after one week, I said, now you start telling me we can resolve this. I said, I don't understand. Because orang dah buat complain against Abu Kasim, he's in trouble. Baru you nak datang, nak cakap. Kenapa you tak cakap 1 week ago? Yang kita ni 1 minggu, yang kita ni sakit hati, sakit badan, sakit kepala. So I told Amari, the thing is not difficult. Withdraw the arbitration. I said, they have to trust us as much as we trust them. That's right. That's what Amhari told me. I said, you go and talk to Khaldun. Try to convince him this. There is no point going for arbitration. Like I said, you go for arbitration, everybody will get hurt. You see, I can speak to the Crown Prince. The Crown Prince, the Arab style, they'll go back and say, I need to consult Khaldun. Balik balik kat situ. Of course, you cannot blame him. Okay, that's the budaya dia. So we have to work around the budaya, dia punya culture. I don't know, maybe Khaldun should come here, and talk to you and
and Amhari settle it. Yeah. That's how I feel. Not just talking over the telephone. All it doesn't work. See? You can invite him here. Yeah, sure. Invite Yeah, him, yeah. sort it out once and for all, and put it. Say, Kaldun. I mean, he knows us. Bukannya dia tak kenal kita. Kau dah makan minum rumah kita semua. Please invite him. That's a good idea. We can invite him here. Sure. Then I'll tell him that. And Amhari and sit down and sort it out. So and the totality of the picture. And then in the meantime, we can also sort out Rizal. Rizal punya masalah. Bukan banyak. The masalah is just that, somewhere along the line, the thing, the unit is not completed. Itu je. Sure. So I think the best thing, Kaldun, they can bring Yeah. lawyers, come down Yeah. here. I think a lot of things will be resolved. Rather than Amhari cakap dengan dia kat LA, dia cakap, and then tak tunggu siang, nak tunggu malam, Okay, I can suggest to Amhari, invite him here. Yeah. And then after you say, then we start conference. Okay, Kaldun is here to talk to us and settle it all. Once and for all. Then we've wasted 1 week already. Yeah. We can invite him here. Yeah. Immediately. We are not wasted. A lot of things are moving already. Yeah, A lot of things moving. Dia orang ni, dia nak tengok some movement on the other side, the Chinese side. it doesn't matter. So the Chinese side is moving already, you see. That's why. Then there's not many things you can talk on the phone. Yeah, okay. We can invite him here. Right in here immediately. Okay? Yeah. And then we tell the conference, that Kaldun is coming here, we resolve. And I think he'll be very happy. I know for sure Chairman wants to solve this, Haizal wants to solve this, conference wants to solve this. But they're not the kind of people who sit down and talk to you see? Okay, we can do that. Then ada duit je. I'll speak to Amhari after this. I'll tell him to invite. All you talk to Kaldun. Tak pernah dari kita tak payah nak. I think you know lots of things can be sorted out. Please come here, then we just solve everything at one go. Just tie white knot. So tak siang nak tunggu siang, sini nak tunggu malam tunggu siang, siang malam. There's some 24-hour gap. Okay. Please, darling. I'll speak to Amhari. Yeah.